Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 23 Jun 2022 bersamaan dengan 23 Zulqa'dah 1443. Kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Dalam hikayat yang kita baca ini, Al-Hikayatul Wahidah Wathalathun Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke-131, iaitulah kisah seorang tokoh ulama minum zam-zam, kemudian dia dinyatakan kelebihan minum air zam-zam itu. Dia nyatakan kelebihan minum air zam-zam. Jadi yang kita naknya kelebihan minum zam-zam, dan juga kita akan nyatakan sejarah zam-zam sedikit, dan juga adab-adab minum air zam-zam. Hikayat ini diceritakan oleh seorang yang bernama Suaid Simwaw-Yadal, Suaid bin Sa'id. Hikayat ini dicerita oleh Suaid bin Sa'id. Qala ra'aitu ibnal Mubarak bi Makkah ata Zamzama. Suwaid dia kata, aku tengok seorang ulama besar nama dia Abdullah bin Al-Mubarak. Sewaktu berada di Mekah, dia pergi ke Telaga Zamzam. Dia pergi mana? Pergi ke Telaga Zamzam. Fastaqa syarbatan, maka Ibn Mubarak pergi ambil air. Telaga air Zamzam nak minum. Summa istaqbalal qiblah. Tengok, ini dia panggil cara dia panggil cara minum zam-zam. Ambil air, kita pun pusing ke arah kiblat, kan? Pusing ke arah kiblat. Faqal, dia pun bagi tahu. Ini cara ulama ni, dia nak buat benda, dia bagi tahu dalil dia. Kenapa aku buat macam ni? Allahumma inna ibna abil mawal. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya Ibnu Abil Mawal, kita akan sebut nama dia nanti, haddatsana an Muhammad bin al-Munkadir an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mubarak riwayat daripada Abil Mawal, daripada Muhammad ibn al-Munkadir, daripada Jabir, seorang sahabat. Jabir menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ambillah peluang berselawat. Setiap kali sebut nama Nabi, jangan lupa kita berselawat. Kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Annahu qal, Nabi kita bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah. Ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam itu menjadi penawar mengikut niat orang minum. Kita minum nak niat apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni sakit. Jadi dia penawar, penyembuh, kita bismillah, kita minum. Jadi penawar. Aku ni payah mengaji, minta cerah hati. Apa saja pun mengikut niat. Zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu mengikut niat peminumnya. Kita minum niat nak apa? InsyaAllah jadi.
Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni dan lain-lain lagi. Yang mana? Hadis Zamzam 5 syuribalah. Kemudian kata di Ibnu Mubarak, dikata wa hadza asyrabuhu li'atashil qiyamah. Aku minum ini niatnya minta Allah Taala hilangkan dahaga pada hari kiamat. Summa syaribahu, dia peminum. Tengok Ibnu Mubarak cerdik, dia tak ambil hak kecil-kecil tadi, minta nak kaya kau nak tu nak ni, minta nak suruh aku tidak dahaga pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini dipanggil orang cerdik, dia tak ambil yang kecil, ambil yang besar. Kisah ini, hadis jelas dah tadi. Kisah Ibn Mubarak ni disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, terjemah Abdullah bin Al-Mubarak. Tuan-tuan tengok dalam juzuk yang ke-8, muka surat 393, 394 ada di sana. Dilalatul qisah. Hadis hikayat ini hadis ini apakah dalil? Dalil sunniyatus syurb min ma'i Zamzam. Sunat, galakkan, elok sangat apa dia? Minum air Zamzam. Kita minum air Zamzam kalau kita ada peluang minum. Orang pergi Mekah, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi haji, yang pergi umrah, minum Zamzam, jangan duduk minum air lain. Pergi masjid, masuk segelah, bismillah. Nak keluar pula bagi segelah pula. Kalau boleh bawa plastik bekas pula, minum di bilik. Mana sepanjang 10 hari ni tuan-tuan yang pergi haji ni 45 hari duduk Mekah, jangan duduk kira lain. Kira dia Zamzam saja minum. Tak minum air lain pun tak apa. Balik rumah mahal 150 satu tong. Bukan main-main. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam hikayat ni ada 10 perkara. Yang pertama, periwayat kisah. Nama dia Suaid bin Sa'id bin Sahal bin Syahrayar. Al-Imamul Muhaddis As-Saduq, seorang tokoh imam ulama hadis yang saduq, yang benar. Syekhul Muhaddithin, ulama besar hadis. Abu Muhammad Al-Harawiyul Asl, Rahalun Jawalun. Dia punya gelar Rahal ni seorang pengembara. Maknanya biasanya ulama hadis ni kuat mengembara, nak cari hadis. Dia dengar hadis kat sana dia pergi, dengar hadis di sini dia pergi. Jawal, banyak jauh lah mana banyak pengembaraan dia tu. Orang yang kuat berjalan. Berjalan bukan kita hidup derak tak usah hidup selfie sana sini. Mereka mengembara mencari ilmu, mencari hadis. Sahibu hadisin, seorang yang pengumpul hadis, periwayat hadis, dan sangat mengambil berat tentang ilmu hadis. Dia kenali dengan juga nama Al-Ambari. Mana Bawa Ambari. Dia bertemu dengan kibar ulama hadis seperti Imam Malik, Hamad bin Zaid, Syurik Al-Qadi. Dia tulis dengan kaf sini, tak tahu. Biasanya kalau Qadi ni Syurih, wallahu alam. Wa Fudail bin Iyad. Dan di antara murid yang meriwayat daripada dia Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Zur'ah, Baqiyu bin Makhlad, dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ulama sentiasa pergi menghadap dia, belajar dengan dia. Ahmad bin Hanbal menghantar 2 orang anak dia, Saleh dan Abdullah, supaya pergi menimba ilmu daripada Suaid. Qala al-Bukhari, cuma dia ada masalah di akhir hayat. Imam Bukhari kata apa? Kana qad amiya, di akhir hayat dia buta mata. Maka bila dia buta, dia pun tak ingat, dia nak baca tak boleh. Ada kalanya dia telah meriwayatkan hadis yang bukan daripada dia. Bahkan Imam Ahmad kata la ba'sa bihi, aku harap dia ni seorang benar. Bukhari kata hadis Suaid mungkar. Sebab tadilah, oleh kerana dia sudah jadi apa ni, terlupa dah ingatan dia, maka menyebabkan dia jadi tak ingat. Walah khasafih ulama hadis telah membuat kesimpulan tentang Suaid. Saduqun fi nafsihi, seorang yang benar dalam jiwa dia, orang yang baik, tak bukan penipu.
tetapi oleh kerana dia dah buta, menyebabkan dia meriwayat hadis bukan daripada riwayat dia. Dia tak ingat. Fa'afshafi, maka Ibnu Ma'in sangat keras mengkritik Suwaid dalam bab hadis. Dia kata halalud dam, Allahu akbar, mati pada tahun 40, mata sanata arba'in, umur dia 100 tahun. Menasabah dah lah tu. Kata di Haidar, penulis kitab ni kata, aku ambil pandangan ulama ini daripada kitab Taqribut Tahzib Ibn Hajar. Dan kenapa aku sebut kritikan ulama kepada dia? Kenapa? Dengar tuan-tuan. Sedangkan di peringkat awal semua kata dia muhaddis, orang yang hebat dalam bidang hadis, tapi kenapa di akhirnya orang kritik dia, tak boleh ambil hadis dia? Supaya manusia mengetahui bahawa bagaimana ulama-ulama hadis begitu teliti menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dimasuki oleh riwayat-riwayat yang bermasalah. Sampai mereka begitu keras mereka meletakkan dalam bab al-jarh wa ta'dil. Mari zaman kita ni pula, Masya Allah, dia bermain-main dengan ilmu hadis. Kalau kita baca tak boleh nak putus, buka tabir, tanya Nabi, mari nyok-nyok mari depan dia, cakap ini hadis sahih tak sahih. Ini apa ni? Ini permainan apa dalam dunia ilmu ni? Permainan apa? Main TikTok dengan benda-benda ilmu jangan. Nak main TikTok melompat itu cerita lain. Tapi main TikTok dengan ilmu hadis ada disiplin yang begitu ketat. Jangan duduk suka-suka buat dia punya kaedah sendiri. Boleh jumpa Nabi yaqazah, mari duduk duduk tasihkan hadis, ataupun dia jumpa dalam mimpi boleh tasih, ataupun macam-macam kaedah. Kita kata tidak. Ulama, kita selalu bercakap ulama dah selesai. Memang ulama hadis dah selesai masalah ilmu, disiplin ilmu hadis. Kita pun tak terlepas kadang-kadang meriwayat hadis yang dhaif, tapi nyata kalau hadis itu kelemahan dia, dhaif dia dan sebagainya. Itu masalah bila kita mencipta sendiri kaedah nak mentasihkan hadis, maka celadu habis dunia ini. Ini dia punya penilaian ulama tentang Suwaid bin Sa'id rahimahullahu ta'ala. Kita kenal lagi tuan kisah ini. Siapa dia? Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang imam yang hebat. Az-Zahabi kata apa? Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih, Al-Imam, Syekhul Islam, alim zamani, mana tokoh ulama besar pada zaman dia, Amirul Atqiya fi waqtihi. Maknanya orang panggil orang yang sangat bertakwa pada zaman dia. Gelaran dia Abu Abdurrahman Al-Hanzali, Maulahum At-Turki, summa Al-Marwazi, Al-Hafiz, orang yang hafal hadis. Kalau Al-Hafiz zaman dulu dia bukan hafal Quran. Zaman kita hari ni Al-Hafiz kat belakang tu orang hafal Quran tu. Hafal ke tidak wallahu alam, itu terpulang dia dengan Tuhan. Sama ada dia nak menyuruh dia hafal Quran, dia tulis nama dia Al-Hafiz. Jadi ikut dia lah masing-masing. Al-Ghazi, tengok ni, seorang pejuang. Setahun dia pergi haji, setahun dia pergi perang. Ni Abdullah Mubarak, hebat. Dia lahir pada tahun 108 dan dia menuntut ilmu ketika umur 20 tahun. Maknanya dia bukan daripada kecil lagi. Di antara syekh dia Ar-Rabi' bin Anas Al-Khurasani, A'mash, Imam Abu Hanifah, Hamad bin Zaid, Malik bin Anas, Al-Lays bin Sa'ad, Ibnu Lahiyah, Ibnu Uyainah dan lain-lain. Di antara murid dia yang masyhur Sufyan Ats-Tsauri, Abdul Razak, Yahya bin Ma'in. Ini dia panggil rijal fil hadis, mana orang-orang yang tokoh-tokoh dalam bidang hadis belakang ni. Dan ramai lagi lah, tak mampu kita nak nak ambil dia punya senarai, kalau tidak jadi kitab, jadi cerita Ibnu Mubarak pula dia ni. Jadi Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala orang panggil Amirul Mukminin fil hadis pada zaman dia tu, Amirul Mukminin fil hadis. Adapun Ibnu Al-Mawal yang menceritakan hadis tadi, sebagaimana disebut oleh Az-Zahabi, kata Ibnu Abil Mawal. Ibnu Abil Mawal, Ibnu Abil Mawal
Dia ni Abdullah Al-Makki wa huwa minad du'afa, daripada orang yang lemah ni. Wa warada fi tahrir taqrir al-tahzib Abdullah ibn al-Muammal bin Wahab. Ini ada katanya betul balik daripada Az-Zahabi, dia betul balik. Mula-mula Ibnu Abil Mawal, lepas tu dia kata Ibnu Al-Muammal. Abdullah Al-Makki bin Wahab bin Wahabillah Al-Makhzumi Al-Makki dhaiful hadis. Hadis dia lemah, mana riwayat dia lemah, daripada tabaqah yang ke-7, mati pada tahun 160 Hijri. Baik. Seorang lagi yang merawi hadis nama dia Muhammad Ibnul Munkadir. Ini dia panggil rijalul hadis. Muhammad Ibnul Munkadir bin Abdullah Al-Imamul Hafiz Al-Qudwah. Zahabi bagi penilaian imam yang hafal hadis dan seorang tokoh yang diikuti. Syekhul Islam Abu Abdullah Al-Qurashi At-Taimi Al-Madani, dilahirkan pada tahun Bid' wa Salasin, maknanya tahun 30-an, 30 Hijri, 30 atas. Dia kalau Arab ni kata kalau bid'un tu 1 hingga 9, mana umur dia tahun 31 sampai 39, maknanya 30-an lah kita panggil. Dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia direct, orang panggil hadis dia mursal sebab dia angkat terus. Wa Salman wa Abi Qatadah wa Asma binti Umais wa Aisyah wa Abi Hurairah wa Ibnu Umar wa Jabir wa Ibnu Abbas dan lain-lain. Meriwayat daripada dia Amr bin Dinar, Az-Zuhri, Hisham bin Urwah, Abu Hazim Al-A'raj, Muhammad bin Wasi', Malik bin Anas, Ja'far As-Sadiq, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan lain-lain. Ali Al-Madini kata lahu nahwu mi'atai hadis. Dia ada 200 hadis yang masyhur. Al-Humaidi kata hafiz, Ibnu Ma'in kata thiqah. Imam Malik kata kana Ibnul Munkadir sayyidul qurra, mana ketua bagi orang yang ahli ilmu, pembaca. Sifat dia wa kana Ibnul Munkadir kathirul buka, mana banyak menangis, mana kalau dia solat tahajud tu menangis dia. Mifdalan, seorang yang hebat, kariman, pemurah, yu'til ulama wal ubad, dia bagi nafkah kepada ulama-ulama dan ahli ibadat, bagi duit supaya mereka tak mikir nak pergi cari makan, duduk ibadat, duduk di masjid buat ni, mengaji, sebarkan ilmu. Allahu Akbar. Mati dia pada tahun 130. Tamatlah tokoh-tokoh yang nama disebut dalam kitab kita ni. Ini manhaj hikayat fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada tajuk kita. Tajuk kitanya kisah munculnya telaga Zamzam. Jadi sekarang ni saya nak tunjuklah, kita tunjuklah kitab kita kan. Muka kita ada kitab buku ni. Dalam buku sejarah Mekah ni, Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi telah nukilkan cerita panjang tentang sejarah munculnya telaga Zamzam dan sejarah Zamzam hilang jumpa balik. Nabi Ibrahim bila datang ke Mekah bawa isteri dia Hajar dan anaknya Ismail, dia telah meninggalkan dua beranak ni di tepi, di tapak Kaabah. Ibrahim letak anak dua orang ni, dia pun berpusing nak balik ke Syam, ke Palestin. Hajar pun tanya dia, Ibrahim nak gimana tu? Ibrahim tak jawab. Ni dalam Bukhari ada ni, kita panjang dalam buku kita ni. Ibrahim ila ain, nak gimana? Ibrahim tak jawab. Hajar tanya 3 kali. Tanya kali yang seterusnya tak jawab juga. Hajar pun tanya, Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, Allah ke suruhmu tinggal aku sini, dua beranak sini? Ibrahim alaihissalam jawab, bala amarani rabbi, Allah Ta'ala perintah. Dengar ni muslimat kita, bila dengar hak ni, Hajar kata apa? Izhab idzan lan yudayyi'ana Allah. Ibrahim, gilah, nak gimana? Allah Ta'ala akan jaga kami berdua. Mana ada orang tawakal tinggi macam ni kan? Tawakalnya tinggi seperti itu, sanggup dia ditinggalkan tak apa, kerana Allah perintah. Bila duduk tak ada air bekalan sudah habis.
Hajar mencari air. Kita cerita dari siri lepas bagaimana Hajar berlari di antara Safa dengan Marwah. Tiba-tiba bila 7 kali pusingan, dia terdengar suara bunyi. Hai. Hajar kata, apa ni? Siapa kamu? Kalau kamu orang baik, bantu kami. Dia tengok-tengok, Jibril rupanya datang. Yang suara tadi bunyi, malaikat Jibril datang. Ada riwayat kata Jibril tekan dengan tumit dia. Tep. Ada kata dia cocok dengan sayap. Wallahu alam. Bi aqibihi atau bi janahihi. Bila dia cocok itu, keluar air Zam-Zam, keluar daripada bumi. Ajar apa pergi cari cepat-cepat. Zam-Zam. Mana dia buat batas cepat, buat batas, takut air mengalir jauh. Mana sehingga Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Yarhamullahu umma Ismail. Allah Ta'ala lah bagi rahmat pada Mak Ismail. Lau tarakat Zam-Zam, kalau dia biar, dia tak buat batas, jadilah Zam-Zam tu macam satu mata air yang mengalir di Mekah itu. Tapi Allah Ta'ala takdir Zam-Zam menjadi telaga, dia bukan jadi sungai. Zam-Zam jadi telaga, dia tak jadi sungai. Alhamdulillah, selesai masalah. Jadi bila ada air, mari kabilah Jurhum. Dia tengok ada air di Mekah, minta izin nak duduk di Mekah. Lama-lama Ismail pun dah besar, dia kahwinkan dengan kabilah daripada Jurhum tadi. Jurhum mari daripada Yaman. Besar dah Ismail. Panjang lagi lah cerita tentang Nabi Ibrahim nak sembelih Ismail. Yang kita nak ambil Telaga Zam-Zam hari ni. Fokus kita di situ. Nak baca sejarah dalam ni ataupun tengok dalam YouTube. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam Abu Anah Madani Halaqah tu, cari Rihlah Haji. Kita cerita panjang tentang peristiwa-peristiwa yang ada ini. Alhamdulillah. Kemudian bila lama-lama Jurhum nakal, dia buat maksiat. Ada yang zina dalam Kaabah, ada yang curi harta Kaabah, yang akhirnya air Zam-Zam kering Zam-Zam. Allah nak azab mereka, kering air Zam-Zam. Jadi puak-puak Jurhum ni ambil campur dalam Zam-Zam tu, senjata benda-benda tok situ. Hilang berapa tahun, hilang Zam-Zam, terlama juga hilang tu. Sehinggalah mari Amul Fil, tahun Nabi kita nak lahir, tahun gajah. Bila mari tahun gajah, orang pakat lari belakang daripada Mekah, tinggal Abdul Muttalib. Tok Nabi tak lagi. Dia penguasa Mekah, dia pergi doa kat Kaabah. Dia kata, ya wahai tuan Kaabah, Abraha nak serang Mekah ni. Abraha pun dengar cerita terkejut. Pelik Abdul Muttalib ni. Aku rampas unta dia, dia pergi cakap dengan tuan Kaabah, bukan minta unta dia, minta selamat. Dia pun tengok dalam mimpi dia, Abdul Muttalib bermimpi suruh gali situ, gali tempat tu. Jadi dia pun, betul ke ni gali ni? Lama-lama mimpi pula. Maka ketika itu dia bawa anak dia nama Al-Haris bin Abdul Muttalib nak pergi gali di tempat yang dia mimpi tu. Menggali sini jumpa air. Puak Quraisy pakat main dia kata wastakhaffat aqlahu. Abdul Muttalib tak betul, tak cukup ubat kau nak duk gali di sini, tak apa benda cari kerja ni, tak ada. Gali-gali jumpa, sebelum jumpa air tu dia jumpa ni harta yang ditinggal oleh puak Jurhum dulu. Pada bila jumpa harta pakat mari nak share dengan Abdul Muttalib. Dia kata waktu baru gali baru ni kata aku mereng lah, gila macam-macam, pergi jauh. Mari pula. Kemudian Abdul Muttalib gali lagi, jumpa Telaga Zam-Zam, keluar air. Allahu Akbar. Ini mana? Bila keluar air, puak Quraisy ni nak bagi dengan Abdul Muttalib. Ya, kita bagi air ni mana boleh? Tak boleh. Ini aku punya ni. Aku waktu nak gali mau perli-perli. Akhir sekali puak-puak Quraisy pakat dengan Abdul Muttalib nak pergi jumpa dengan ahli bomoh besar. Dia panggil kahin, ahli nujum macam kita ni, tu bomoh besar lah. Raja bomoh masa tu. Nama dia di Bani Sa'ad bin Huzaim, di pinggir bumi Syam. Nak pergi jumpa Tok Bomoh ni, nak jatuh hukum hak siapa ni Telaga Zam-Zam ni, boleh siapa.
punyalah tomok pok dia. Kalau dia pakat Abdul Muttalib baik-baik, boleh je minum air. Tapi pasal jenis jahat orang panggil. Siapa dalam perjalanan nak pergi, bekalan air mereka habis, putus bekalan air. Sudah. Abdul Muttalib kata gini ya. Setiap kita ni, kita gali lubang. Kalau jumpa air, maknanya Telaga Zamzam itu hak dia. Gali lubang, Telaga Zamzam itu hak dia. Dan siapa dia tak gali mati, kita pakai lubang hak dia gali tadi, pakai timbus situ lalu. Jadi kubur dia. Hai. Pur dia kata, pelik ni. Apa cakap macam ni? Mari kita pergi terus keluar daripada kawasan ni, boleh jadi jumpa air tengah jalan. Bila bangun nak pergi, falamma ba'atha, bila Abdul Muttalib bangun, unta dia pun bangun, wa izal ma' yanfajir min tahti khuffiha. Tiba-tiba air keluar daripada tepat kaki unta tadi, keluar air situ. Pakat minum air, semua setuju, balik. Telaga itu memang hak Abdul Muttalib. Cerita ni jarang kita dengar, dan yang dalam Bukhari tak ada ni. Ini mukhtasarah. Cerita ini riwayat daripada beberapa riwayat dalam Tarikh Mekah lil Azraqi. Kata di Haidar, dia kutip di sana. Ana pun kata wallahu alam, dalam buku saya sebut yang ada dalam Bukhari yang sahih. Wallahu alam. Baik. Isu yang keenam, kelebihan air Zamzam. Ini jelas. Air Zamzam dia apa? Air yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, menghilangkan dahaga dan mengenyangkan. Dia bukan sakat dah hilang dahaga, dia boleh mengenyangkan. Kalau tak ada benda lain, kita minum Zamzam boleh kenyang. Mana cerita? Nak dengar cerita? Hadis yang diriwayat oleh Abu Zar radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun. Air Zamzam ni air yang diberkati. Innaha ta'amu tu'min. Ta'amu tu'min mana? Makanan bagi orang yang makan. Mana kalau kita lapar, kita niat makan, jadi nasi, jadi roti, ni atas niat. Hadis ini sahih dalam Muslim. Ada riwayat kata wa shifa'u suqmin. Ini yang dalam Muslim tak tu. Dalam riwayat Bazar ada tambahan wa shifa'u suqmin. Mubarakah, ta'amu tu'min, shifa'u suqmin. Makanan yang mengenyangkan dan penyembuh bagi segala penyakit. Allah. Itu juga kata di Munziri, isnaduhu sahih, tambahan itu. Jadi yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ardi, sebaik-baik air yang ada atas muka bumi ini, ma'u Zamzam fihi ta'amut tu'min wa shifa'us suqmin. Jadi riwayat yang kedua pun sama juga. Maknanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan juga penyembuh bagi penyakit. Penyembuh bagi penyakit. Alhamdulillah, ramai orang yang telah mencuba air Zamzam dengan penuh keyakinan, sembuh dia punya penyakit. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu Tabarani dan lain-lain. Yang ketiga, cerita Abu Zar ketika dia datang ke Mekah. Ini cerita Abu Zar ni tuan-tuan boleh jumpa dalam ni. Abu Zar ni sebelum dia masuk Islam, dia masih lagi musyrik. Dia dengan Nabi kita muncul di Mekah, dia pun mari Mekah. Tapi dia tak jumpa siapa-siapa. Dia duduk di Masjid Haram sebulan. Selepas pada sebulan, baru dia jumpa Nabi. Dia siasat dulu. Tak gopoh dia. Siasat, tengok Nabi buat apa, ajaran yang dia ajar, tanya orang. Dia puas hati, baru dia masuk Islam. Bila masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, memari bila lagi? Dia kata sebulan Rasulullah. Sebulan dah aku mari sini. Dia kata apa? Fa'ataitu Zamzam. Aku mari ke Mekah, aku pergi Zamzam, farasaltu anid dima, aku basuh apa-apa darah-darah yang ada, wa syaribtu min ma'iha, aku minum air Zamzam, wa qallabistu ya ibn akhi 30. Aku duduk di Mekah ni 30 malam. 30 malam, 30 hari 30 malam. Aku tak ada makanan illa ma'u Zamzam. Aku minum air Zamzam je, makan minum Zamzam.
fasamintu, aku sekarang ni gemuk, hatta takassarat ukanu batni, belipak dah dia punya, orang panggil kulit perut dia tu. Dia kulit perut dia dulu orang panggil naik. Allahu akbar. Minas siman, dia kata daripada gemuk. Maka apa ni, wama wajadtu ala kabidi sukhfata ju', aku tak pernah rasa lapar. Sebulan minum air zam-zam saja tak pernah rasa lapar. Masya-Allah. Hadis ni dalam Muslim, hadis panjang. Yang ketiga, yang keempat, hadis yang kita baca di awal tadi, hadis Jabir, ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam itu mengikut niat peminumnya. Niat apa minum. Hadis ini sahih. Allahu akbar. Alhamdulillah, itu kelebihan air zam-zam. Tuan-tuan bacalah, ana satu buku yang ana rojokkan saya, kitab ni dikumpul oleh Syekh Said, nama dia Said Bagdash. Ada seorang duduk di Madinah sekarang. Waktu ana pergi umrah ke haji dulu sebelum PKP, alhamdulillah kami bertemu dengan penulis kitab tu, Said Bagdash. Kita jumpa di Madinah, alhamdulillah. Kitab dia menarik, comel. Dia kumpul semua tentang air zam-zam, dia kumpul tentang Hajar Aswad dan banyak lagi lah cerita-cerita yang ada. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada kisah Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah Mubarak wa awil mimpil hadis, ya'ti bi'ra Zamzam, dia mari dekat telaga Zamzam, dia pun pergi minum air. Bila mangkuk air Zamzam ada di tangan dia, dia berhenti. Wa dzakara hadis fad ma Zamzam. Dia mula meriwayatkan hadis kelebihan air Zamzam. Dia riwayat dengan sanad dia yang bersambung daripada dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahawa Zamzam itu mengikut niat peminum, tapi dia sendiri niat paling besar sekali. Aku minum ni, ya Allah, selamatkan aku daripada dahaga pada hari kiamat. Masya-Allah. InsyaAllah kita pergi haji ni, kita nak niat selain daripada niat minta sembuh penyakit, minta apa tu, kita nak niat, ya Allah, aku nak minum Zamzam supaya aku tidak dahaga pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sikap Ibn Mubarak ini menunjukkan bahawa mulianya cara ulama hadis dalam menyampaikan riwayat. Bila dia jumpa air Zamzam, dia riwayat tentang Zamzam, bagaimana cara minum, bagaimana Allah. Kita kata itulah ulama-ulama hadis yang sangat mengambil berat tentang ilmu hadis. Kita hari ni sibuk duk bagi photostat sanad, pergi sana bagi sanad, sini bagi sanad. Orang yang boleh sanad tu hadis 40 pun tak khatam. Kau duk main kumpul sanad. Jadi ada juga dia panggil orang ni al-hiwayah jam'ul asanid. Hobi dia mengumpul sanad. Tak mengumpul ilmu hadis, kumpul sanad. Saya sanad ni. Alhamdulillah, kita sini pun kadang-kadang kita panggil juga orang bagi sanad. Dah orang duk bagi belakang, kita panggil suruh bagi. Alhamdulillah. Jadi cerita sanad ni baru ni seorang Allahyarham, meninggal ada dia, Syekh Husni Ginting. Nama dia, orang dia duduk Mesir. Dia kata, aku berjalan di Malaysia ni nak pergi cari sanad ulama-ulama, tuan-tuan guru kita di negeri ni yang ada sanad Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala. Jadi dia cerita, dia pergi situ, pergi sini, sampai sini pondok ni, kita pun salah cerita. Anak kata, alhamdulillah, bapak saya, Allahyarham Tuan Guru Haji Amr Rahman ni mengaji dengan Syekh Yasin. Abang saya belajar Mekah mengaji dengan Syekh Yasin, bukan cakap mengaji, jadi driver Syekh Yasin. Syekh Yasin nak pergi mana-mana, tolong bawa kereta. Buku kitab-kitab sanad Syekh Yasin terkumpul di masjid kita, di rumah kita ni, alhamdulillah. Anak sendiri bila pergi Mekah, ayah Allahyarham bawa pergi jumpa Syekh Yasin. Bolehlah sanad dia bagi tu. Dia kata, izan wajadtu bughyati. Dia kata, aku jumpa dah orang yang ada sanad di Syekh Yasin di kawasan ni. Dia apa? Suruh tu kita banyaklah cerita dia. Yang pentingnya, ulama hadis yang betul-betul ni, dia duk sibuk bukan duk bagi sanad, dia duk sibuk menyampaikan hadis
dan bagaimana beramal dengan hadis, bagaimana menggalakkan orang supaya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok cara dia nak minum, dia berhenti dulu, ngadak ke arah kiblat, cerita tentang kelebihan yang ada. Itu sepatutnya kita begitulah. Barulah kita jadi orang tu ni tidak ni memperlekehkan ilmu hadis pula dah. Oh, tak apa kalau hadis dalam kitab Bukhari ke apa sahih tak sahih, itu semua tu dia panggil hak manusia biasa je, tapi hak guru kami direct Nabi mari ajar selalu. Hadis ni sahih tak sahih, Rasulullah boleh keluar daripada kubur, mari yaqazah cakap hadis ni sahih. Ini apa cerita kita? Sebab itulah orang panggil penglipu lara, mengajar cerita hadis tapi jadi penglipu lara. Sebab cerita yang pelik-pelik, kita tahu ada benda yang karamah para wali ada, tapi biar orang dengar tu tidak menimbulkan fitnah lah. Orang dengar tu tak menimbulkan fitnah. Orang ni 30 tahun semaya semaya subuh dengan air wudu maya isya, tak kecil apa malam-malam. Kita kata benda tu tak mustahil berlaku, tapi cakap biar tengok kiri kanan lah, kata orang. Orang ni semaya 1000 rakaat satu malam, benda tak mustahil, tapi kira dengan waktu yang ada. Jadi kita, dia kata dia berkat, ya berkat kita tak nafi. Pasal itulah Nabi tak ada ribu-ribu, dia solat sikit ya. Nabi Aisyah kata 11 rakaat yang Nabi solat, tapi jangan main satu rakaat berapa surah dia baca, daripada Baqarah, Ali Imran, surah. Jadi tidak sibuk membilangi rakaat. Kalau kita nak sibuk bilang rakaat pula, kita boleh tanya siapa dia kira rakaat dia tu sampai 1000, siapa dia tu suka kira. Dia sendiri tak mungkin. Ulama al-abid duk cerita pada orang semaya 100 rakaat. Ini ahli Facebook duk cerita ke orang ni, duk cerita ibadat dia ke orang ni, bukannya ulama-ulama. Balik kita kepada cerita Zamzam, nanti tak habis cerita pula. Yang ke-8, min adabi syub, di antara adab-adab minum air Zamzam. Adab minum air Zamzam, alhamdulillah saya sudah tulis kepada para jemaah sekalian di dalam buku kita ni. Tengok muka surah 60. Adab minum Zamzam. Ni kelebihan Zamzam ni banyak ni. Dia punya adab-adab lagi tu. Baiklah, tengok dalam kitab ni adab minum Zamzam. Yang pertama, tulis. Yang pertama, kita menghadap ke arah kiblat. Tak apalah kita ambil air tong pusing mana pun, sudah ambil air pegang di lengan, pusing ke arah kiblat. Satu. Yang kedua, minum dengan 3 kali nafas. Yang ada buku ni, versi ni muka surat 60. Minum 3 kali nafas, iaitu dengan 3 kali teguk. Bismillah, berhenti. Lepas tu minum pula 3 kali. Jangan duduk main macam utar lapar gitu. Minum gok bakar. Tak ada. Yang ketiga, membaca bismillah setiap kali minum. Biasa kita bismillah mula-mula ya. Zamzam ni setiap kali minum. Yang keempat, memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah setiap nafas. Yang kelima, minum dengan tangan kanan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar kita menggunakan tangan kanan ketika makan, minum, serta melarang daripada makan minum dengan menggunakan tangan kiri, kerana syaitan minum dengan tangan kiri. Minum air Zamzam niat nak baik, tapi takut tangan kiri lah, salah etika, salah dia punya format. Berapa dah kita tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, berdoa setelah minum air Zamzam, kerana ia merupakan satu antara waktu yang diperkenankan doa. Di antara doanya, tuan-tuan baca doa ni, ikut belajar semua ni. Doa daripada Ibnu Abbas yang diriwayat oleh Imamul Al-Faqihi dalam kitabnya Akhbar Makkah bisanadin Hasan. Ibnu Abbas ni bila dia minum Zamzam, dia baca doa ni, ikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Untuk maklumat para pelajar, saya dah tegur dah Telaga Biru ni, penerbit ni,
Doa ni dia tukar, dia doa waktu pagi ni. Doanya dalam buku ni doa pagi. Wa amalan mutaqabbalan, tak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa shifaan min kulli da. Tukar itu. Wa shifaan min kulli da, maknanya penyembuh daripada segala penyakit. Kita minta 3, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang luas, yang baik, dan penyembuh daripada segala penyakit. Terjemah yang betul. Matan salah. Tak apa, nanti dibaiki. Baik. Saya ulang balik semula. Doa selepas minum Zam-Zam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Alhamdulillah. Ini di antara adab. Kemudian yang seterusnya, kita kena yakin. Tulis. Yakin bahawa apa yang Nabi sebut itu benar. Zam-Zam lima syuribalahu. Kalau kata air Zam-Zam serupa dengan air mineral ya, apa tu tak usah minum buat mandi 3 tahun pun tak jadi, sebab dia minum tak yakin. Kita kena ada keyakinan. Kita kena yakin bahawa dia insya-Allah ada manfaatnya, keberkatan dia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Zam-Zam. Dan kita banyaklah berdoa dengan doa-doa yang lain. Yang tadi doa Ibnu Abbas. Kalau nak doa lain pun tak apalah. Kita doa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kan, supaya Allah Ta'ala beri. Cuma timbul lagi soalan, adakah minum air Zam-Zam disunatkan sambil berdiri atau duduk? Ingat ni, minum air Zam-Zam sunat berdiri ke sambil duduk? Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa sunat minum air Zam-Zam sambil berdiri, berdasarkan hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zam-Zam fashariba wa huwa qa'im. Ibnu Abbas kata, aku beri minum pada Nabi air Zam-Zam, Nabi minum dalam keadaan dia berdiri, dia tak duduk. Itulah setengah mazhab baca Hanafi kata sunat berdiri. Ulama mazhab Maliki, Hambali mengatakan bahawa harus minum air Zam-Zam sambil berdiri berdasarkan hadis di atas. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunat meminum air Zam-Zam sambil duduk dan makruh meminumnya sambil berdiri kecuali uzur. Manakala tak ada uzur, duduk Dalil mereka, Nabi sallallahu larang daripada Anas, Nabi kita larang, annan nabiyya sallallahu zajara an syurbi qa'iman. Nabi kita larang daripada berdiri sambil minum sambil berdiri. Tak kira Zam-Zam tak Zam-Zam, hadis ni umum. Hadis ni umum dalam Muslim. Mereka menetapkan hukum makruh yang bukan haram kerana Rasulullah pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Jadi Rasulullah buat itu menunjukkan harus. Manakala kita nak minum berdiri pun boleh, tapi tidak jadi sunat sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Wallahu alam. Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Nak buat mandi boleh? Boleh. Buat wuduk? Boleh. Kalau kita duduk dalam masjid haram contohnya, tak batal wuduk, nak keluar jauh, boleh je kita pergi ambil wuduk dengan air Zam-Zam. Cuma ada orang tanya, buat basuh apa ni, istinja, tu agak berat sikit lah, kan? Air yang begitu baik, cari air lain lah. Kenapa nak istinja dengan air Zam-Zam? Baiklah para jemaah sekalian, yang ke-9, yustahabbu lil muslim an yatadalla'a min ma'i Zam-Zam. Sunat kita minum banyak air Zam-Zam. Selagi ada peluang minum, ada peluang minum. Sebab apa ada peluang kena minum? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis yang jelas. Nabi kata apa? Hadis Ibnu Abbas, seorang laki-laki mari jumpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya, kata, min aina ji'ta? Mari mana? Awak mari dari mana? Dia kata, syaribtu min ma'i Zam-Zam. Oh, saya baru minum air Zam-Zam tadi. Qala Ibnu Abbas, asyaribta minha kama yang bagi? Mau minum dengan adat dia ke? Dengan SOP dia? Kau minum pakai gitu ya? Laki-laki tanya, wa kaifa zaka ya Ibnu Abbas? Bagaimana cara minum yang betul? Adat dia.
qala iza syaribta min fastaqbil qiblah, bila kamu minum menghadap kiblat, sebut nama Allah, bernafas 3 kali, jangan bernafas dalam air, mana berhenti 3 kali, wa tadalla'. Tadalla' tu mana kenalah kamu banyak minum air Zam-Zam kan. Kemudian mengucap alhamdulillah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, aku dengar Rasulullah bersabda, Nabi kata apa, ayatun bainana wa bainal munafiqin, beza di antara kita dengan orang munafik, annahum la yatadalla'una min Zam-Zam, puak munafik dia tak suka minum Zam-Zam, dia kata tak sedap kan. Zam-Zam ni kalau kita betul ori tu kita rasa payau sikit tak, rasa tak apa sedap, jadi tak sedap tu kan. Dia orang munafik dia tak suka. Kita orang mukmin ni kita suka sebab ada kelebihan yang tersendiri. Jadi kita kena bina at-tadallu' mimma Zam-Zam. Banyak minum air Zam-Zam tu tanda itu orang yang beriman, insya-Allah. Tanda iman lagi. Baiklah, yang terakhir, yang ke-10, dalam buku kita ni muka surat 62 dalam buku ni, kebenaran membawa air Zam-Zam keluar dari tanah haram. Zam-Zam ni tanah haram, boleh tak kita keluarkan dia daripada tanah haram? Macam batu-batu tu tak boleh keluar, air boleh? Jawab dianya, la ba'sa, tidak ada halangan untuk kita keluar daripada Mekah. Air Zam-Zam boleh balik sini. Mana dalil? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahmilu min ma'i Zam-Zam. Aisyah bila dia pergi Mekah dia balik air Zam-Zam. Wa tukhbiru anna Rasulullah sallallahu kana yahmiluhu. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bawa balik air Zam-Zam. Satu, hadis ni dalam riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sepucuk surat kepada Suhail bin Amru. Nabi kata, in ja'aka kitabi lailan fala tusbihanna. Kalau surat aku sampai waktu malam, jangan tunggu esok. Kalau sampai siang, jangan tunggu malam. Hatta tab'as ilayya ma min Zam-Zam, sehingga mu hantar mari air Zam-Zam kepada aku. Hantar air Zam-Zam kepada aku. Hadis ini riwayat Abdul Razak dalam Musannaf, Al-Faqih dalam Akhbar Mekah dengan sanad yang hasan, alhamdulillah. Jadi Aisyah pernah bawa air Zam-Zam dalam bekas. Dia juga beritahu Nabi kita bawa air Zam-Zam. Para ulama berkata sebab dibolehkan untuk mengeluarkan air Zam-Zam dari tanah haram ialah kerana air Zam-Zam akan bertambah dan tidak berkurang. Jadi air Zam-Zam kalau kita bawa balik, dia naik balik. Sebaliknya tanah dan batu tidak boleh dikeluarkan menurut mazhab Syafi'i kerana dia tidak bertambah. Itu beza di antara batu dengan air. Air dia naik balik, dia tambah balik. Tapi batu kalau kita balik kuranglah. Batu tanah haram. Habislah setakat itu. Tamatlah kita cerita Zam-Zam dalam siri ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh cari buku ni. Dan bagi orang nak pergi Mekah, jangan lupa kembar dia, nama dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Dua buku ni kena ada kan, untuk bekalan kita dapat maklumat. InsyaAllah mungkin ada 1, 2, 3 maklumat yang tak apa tepat, tapi InsyaAllah banyak yang tepat lah. Kita dah adalah 1, 2 yang tidak begitu tepat. InsyaAllah kita akan sambung lagi hikayat kita yang ke-132 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.